Ya Azam, terima kasih. Semua calon gabungan Parti Sarawak GPS akan menjalani proses tapisan sebelum diletakkan sebagai calon dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu calon-calon berpotensi akan melalui tapisan daripada pihak Polis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Jabatan Insolvensi. Tan Sri Abang Johari menjelaskan mereka akan dinamakan sebagai calon GPS kiranya lulus proses tapisan tersebut. Semua calon kita akan ditapis oleh PDRM, potensial calon. Ditapis oleh PDRM, Anti Corruption MACC dan juga Insolvency Department. Divet. Kalau dia clear, boleh jadi calon. Kalau clear, tak jadi calon. Ujarnya kemungkinan besar GPS bakal meletakkan muka baru dan muda sebagai calon bagi kerusi yang tewas pada PRU ke-14 sebelum ini yang akan diumumkan dalam masa terdekat. Jadi 12 kerusi ini ada kemungkinan banyak muka baru orang muda yang akan kita letakkan sebagai calon. Tapi untuk siapa, tunggulah untuk hari pengumuman ni. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat kompleks Sukandaro. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari juga memaklumkan terdapat penyandang yang telah menawarkan diri untuk berundur bagi memberi laluan kepada muka baru di mana ianya merupakan amalan dalam Parti Pusaka Ibu Putera Bersatu dalam melahirkan pemimpin yang lebih muda. Baik, sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini menerima kunjungan hormat daripada pengurusan tertinggi Sarawak Energy, Sarawak Biodiversity Corporation SBC dan Hitos Laboratory Corporation of Chitos Group Japan di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya, Kuching. Kunjungan hormat itu diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Berhad, Datuk Syabini Suhaili, Ketua Pegawai Eksekutif Chitos Laboratory Corporation, Dr. Tomohiro Fujita dan Ketua Pegawai Eksekutif SBC, Dr. Yeo Tiong Chia. Kunjungan hormat tersebut antara lain memberi penerangan mengenai projek kerjasama baru antara tiga entiti itu kepada Premier. Projek yang bakal diusahakan adalah industrial scale microalgae production using flue gas from coal power plant. Dalam kunjungan itu, Datuk Syabini turut menjemput Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari untuk merasmikan projek itu yang dijangkakan pada Februari tahun depan. Lebih 77 bilion ringgit dibelanjakan oleh kerajaan dalam memberikan subsidi kepada rakyat terutama melibatkan pembelian barangan keperluan harian. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pemberian subsidi yang pelbagai itu adalah langkah kerajaan membantu meringankan beban rakyat terutama semasa pasca COVID-19. Tambah Datuk Seri Alexander, pihak kementerian akan mengawal harga barang agar rakyat mendapat harga yang berpatutan. Selain itu, pihaknya juga memastikan individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan menyeludup barangan bersubsidi akan dikenakan tindakan. Berucap pada program kepenggunaan dan pembangunan luar bandar komuniti Kapit di Rumah Belajar Kapit, Datuk Seri Alexander mengambil contoh kerajaan telah memberi subsidi sebanyak hampir RM5 untuk harga minyak paket yang berharga RM2.50. Pada program itu, beliau juga telah merasmikan stesen jendakuasa solar di Naga Bening Tengah yang membekalkan elektrik kepada 3 buah rumah panjang di kawasan tersebut. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus, Wilson Jabong, turut menyampaikan cek pembangunan luar bandar MRP kepada 43 buah rumah panjang di Dun Pelagus melibatkan peruntukan sebanyak RM498,000. Baik, institusi pendidikan seperti Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak perlu berfikir di luar kotak, progresif dan proaktif untuk memastikan setiap dasar, program dan perkhidmatan mampu dilaksanakan dengan cepat, tepat dan berkualiti. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin berkata, pelaksanaan semua agenda pembangunan pendidikan perlu diadun dengan value proposition. Datuk Roland menjelaskan ini bagi memastikan transformasi hala tuju kehidupan anak didik dan masyarakat dapat menghayati falsafah nilai-nilai kebersamaan dan kesyukuran dalam kerangka keluarga Malaysia secara menyeluruh.
Katanya ini kerana kemunculan gelombang teknologi baru yang dikenali sebagai Revolusi Perindustrian Keempat atau IR 4.0 dan era ekonomi digital sedikit sebanyak mewujudkan jurang yang agak besar terhadap standard pendidikan antara murid luar bandar dan bandar. Justru beliau berharap warga pendidik dapat mengadaptasi dan meraih semaksimumnya peluang dengan mengaplikasikan pelbagai pendekatan yang lebih segar dan terkini berasaskan teknologi bagi berupaya menjana modal insan pada era IR 4.0. Datuk Roland Sagah berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan. Seramai 13 warga pendidik di Sarawak menerima anugerah pencapaian cemerlang peringkat IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan yang terdiri daripada pensyarah akademik dan anggota kumpulan pelaksana termasuk 7 penerima anugerah khas pengarah, anugerah guru pembimbing terbaik dan penerima-penerima anugerah yang lain. Terdahulu pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak, Anis Alisha Abdullah, dalam ucapannya turut memaklumkan tentang pencapaian kampus tersebut yang sehingga ke peringkat antarabangsa. Ini termasuk Global Globe Tiger Award for Outstanding Institution ASEAN Region, sijil pengiktirafan kampus EXA dengan prestasi baik, Johan Sukan dan Permainan peringkat Zon Sarawak dan juara pertandingan hafazan IPGM peringkat kebangsaan oleh pelajar meja pendidikan Islam. Sarawak bercadang untuk menaik taraf Mahkamah Bumiputera kepada Mahkamah Adat tahun depan. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitaya berkata naik taraf itu bagi memastikan sistem perundangan adat dikendalikan oleh pegawai-pegawai bertauliah yang lebih bertumpu kepada pengajian undang-undang. Most of the DO, sorry to say lah, most of the officers those are posted to the district, the level and so on, they're not competent regarding the law. Bukan macam dulu. Dulu senang. You must pass the law, only then you become SAO. That's why last time was called SNO, Sarawak Native Officer. Sekarang tak ada lagi. So this is gender, so especially the new one, they don't know. And sometimes they have a lot of work. Katanya perkara itu telah dibincangkan dengan Kabinet Negeri dan dijangka dibentangkan dalam mesyuarat Dewan Undangan Negeri pada Mei tahun depan. Setakat ini terdapat 6 mahkamah Bumiputera beroperasi di seluruh negeri bagi mengendalikan kes-kes dan isu berkaitan adat tempatan. Datuk John ditemui media selepas bengkel pengendalian kes Mahkamah Bumiputera untuk ketua-ketua masyarakat Zon Selatan di Kuching. Bengkel sehari itu dihadiri seramai 91 ketua-ketua masyarakat di Zon Selatan. Gabungan Parti Sarawak GPS khasnya Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak Cawangan Telang Usan telah bersiap sedia sepenuhnya menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata, strategi yang diguna pakai pada Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri tahun lepas akan dikekalkan. Dennis Ngau menjelaskan strategi tersebut telah memberi kemenangan besar kepada GPS. Dan saya yakin kita siap sedia. Because the last election baru saja beberapa bulan lepas. So structure dan struktur yang kita gunakan yang memberi kemenangan kepada GPS di Telang Usan itu akan kita kekalkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kempen derma darah anjuran PBB Telang Usan, Ranting Long Lama Hile dan Hulu dengan kerjasama tabung darah Hospital Miri di Miri. Mengenai program tersebut, beliau memuji usaha murni itu bagi membantu tabung darah Hospital Miri meningkatkan bekalan darah bagi keperluan semasa. Pada kempen itu, pihak penganjur telah berjaya mengumpul sebanyak 170 pain darah. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam.